Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnianya daripada Allah taala kita dapat sambung lagi perbahasan pembentangan di dalam kitab Al-Bid'ahul Munkarah. Malam ini kita masuk bid'ahul ibadat. Bid'ah di sudut akidah kita telah bahas secara detail, secara terperinci, alhamdulillah. Malam ni kita masuk pula bid'ah di sudut ibadat. Sebagaimana dalam akidah pun dia ada perbahasan tentang bid'ah, dalam bab ibadat pun lagi banyak. Bid'ahul ibadat maknanya bid'ah yang berkaitan dengan ibadat-ibadat. Sebelum kita meneruskan pembentangan kita pada malam ini, saya nak cuba ulang balik apakah yang dimaksudkan ibadat. Sesuatu amalan, perbuatan yang dapat mentakarubkan, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dipanggil ibadat. Al-aslul 'amu fil ibadati annaha ta'abbudiyatun naltazimu biha adaan wa kaifiyatan wa lafzan wa hay'atan kama waradat 'ani syari'. Asal yang umum pada ibadat, dia adalah merupakan satu perkara ta'abbudi. Apakah maksud ta'abbudi? Suatu perbuatan yang melahirkan pengabdian diri kepada Allah. Bila suatu amalan, sesuatu perbuatan, sesuatu tindakan untuk mendampingkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, naltazimu biha adaan, kita naklah lakukan ibadat tersebut, cara menunaikannya, kafiatnya, lafaznya, keadaannya mesti datang daripada syarak, yakni sesuai yang dianjurkan, yang diajar oleh syarak. Bila ibadat ini suatu amalan nak mendekatkan diri kepada Allah, mesti selari, cocok dengan apa yang ada di dalam syarak. Apa maksud secocok selari dengan apa yang ada di dalam syarak? Yakni berbetulan dengan Quran, berbetulan, bertepatan dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dia tak boleh lari, kerana ibadat Allah Ta'ala ajar ibadat. Siapa yang mula-mula buat ibadat daripada kalangan umat Nabi Muhammad ni? Nabi sendirilah. Daripada kalangan Nabi akhir zaman, Nabi dulu buat. Lepas tu umatnya mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi. Kesimpulan, tak boleh lari daripada petunjuk yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW bagaimana kafiat, yakni cara nak melakukan ibadat. Kerana al-ibadatu yubna ala tauqif. Ibadat itu terhenti di atas dalil syarak, sama ada Quran ataupun hadis. Min ghairi ziyadatin wala nuqsanin, tanpa ada tokok tambah dan juga kekurangan, tanpa mengurangkan hukum, melebihkan cara ibadat. Melebihkan contohnya sembahyang Isya 4 rakaat, kita buat 5 rakaat, itu melebihkan. Ataupun kita buat 3 rakaat, itu mengurangkan. Tak boleh. Walakin ikhtalafa an-naqlu 'ani syari' wa qa'al khilafu fi ba'dihha. Tetapi di sudut nakalan daripada syarak itu berlaku khilaf. Nakalan daripada syarak itu berlaku perbezaan. Maknanya orang ni ambil dalil sini, orang ni ambil dalil sini, maknanya berlaku perbezaan. Kalau perbezaan yang diasaskan kepada dalil, tak apa. Sebagaimana yang kita ketahui, sekurang-kurangnya mazhab itu ada 4. Bukan 4 saja, tapi mazhab yang masyhur, yang di sudut orang awamnya dia tahu mazhab ni ada 4. Sebenarnya berpuluh-puluh mazhab yang di luar daripada mazhab yang 4. Cuma pengasas mazhab dulu
bila mereka meninggal dunia, mazhab mereka tidak disambung oleh generasi yang selepas daripadanya. Anak murid tidak meneruskan. Jadi dia mati setakat itu, tidak berkembang. Seperti Ibn Hazm Al-Andalusi, Daud Zahiri, Ibrahim Nakhai dan sebagainya. Adapun imam yang empat ini, bila mereka wafat meninggal dunia, anak murid mereka meneruskan perjuangan, yakni perjuangan bagi menerangkan, menyebarkan mazhab yang diasas oleh pemimpin mereka. Sebab itu berkembang seluruh dunia. Ahya sunnatun am bid'atun. Adakah sesuatu amalan itu sunnah ataupun bid'ah? Bagaimana ukurannya? Kita tengok sini. Wa hina idzin la yakunul akhzu bi ra'yil murtakibil bid'ah. Kalau kita tengok perbuatan itu, amalan itu sunnah ke bid'ah, kita jadi confused. Pada ketika itu tak boleh tengok kita ambil dalil daripada orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Sebab orang yang melakukan perbuatan bid'ah, semua dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, semua dia pandang baik. Semua dia rasa baik, dia rasa elok. Apa salahnya? Kan orang Melayu selalu tanya, apa salahnya benda ni benda baik? Apa salahnya benda ni kita nak mendekatkan diri kepada Allah? Dia tak tahu. Sebenarnya bila nak mendekatkan diri kepada Allah, mestilah ada dalil daripada Quran dan juga daripada hadis Nabi. Sebab sesuatu amalan kita nak persembahkan kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala suruh tak buat amalan tu. Dan Nabi tunjuk tak bagaimana bentuk cara ibadat yang dilakukan. Kalau Nabi tak buat, maka perbuatan itu perlu dan wajib ditinggalkan. Wal amsilatu tuwaddihul murad. Jadi contoh-contoh yang disebut di sini dapat menjelaskan maksud yang dikehendaki oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Contoh-contoh yang dikemukakan di sini kita dapat bezakan sama ada sesuatu amalan itu bid'ah ataupun amalan itu sunnah. Yang pertama, perbahasan tentang bid'ah di sudut ibadat ini disebut apa dia? Al-jahru bi basmalati fil Fatihah. Jahar, yakni bacaan yang kuat pada bismillah di dalam surah Fatihah. Ini perbahasan pertama. Adakah bismillah, dijaharkan bismillah dalam sembahyang itu suatu bid'ah ataupun suatu perkara yang disunnahkan ataupun diharuskan? Ini di antara perkara-perkara yang menjadi perselisihan para ulama dan juga mazhab. Kerana dalam sembahyang ada kita tengok imam-imam ataupun negeri-negeri yang dia jahar bismillah. Macam kita mazhab Syafi'i, di dalam negara kita dijaharkan bismillahirrahmanirrahim ketika baca surah Fatihah dalam sembahyang jahar. Seperti sembahyang maghrib, isya, subuh. Begitu juga sembahyang Jumaat, sembahyang raya kan. Sembahyang jahar ini dikuatkan bismillah. Tetapi di Perlis mereka tidak jaharkan. Begitu juga di Saudi. Kita tengok bismillah jahar ini bid'ah ataupun tidak. Lalu Dr. Wahbah Zuhaili kata, laisa jahrul imami bi basmalati fi salatil jahriyati awal al-fatihati bid'atan. Tidaklah menjaharkan oleh imam dengan bismillah pada sembahyang yang kuat itu pada permulaan Fatihah satu bid'ah. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili kata kuatkan bismillah di dalam bacaan Fatihah pada sembahyang-sembahyang yang jahar bukan suatu benda yang bid'ah. Tak termasuk benda yang bid'ah. Lianna Syafi'iyyata ya'udduna bismillahirrahmanirrahim ayatan minal Fatihah wa ruknan fi qira'atiha. Kerana ulama-ulama Syafi'i menganggap bahawa bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada Fatihah dan merupakan salah dan rukun. Rukun di dalam bacaannya. Fatihah dalam sembahyang wajib. Bismillah sebahagian daripada ayat Fatihah wajib baca bismillah. Idzil Fatihatu hiya sab'ul mathani. Kerana Fatihah itu adalah merupakan sab'ul mathani, iaitu apa dia, yang memiliki 7 ayat. Wal basmalatu ihda hazihil ayat. Dan bismillah adalah merupakan salah satu daripada ayat surah Fatihah. Jadi sama ada nak baca tak baca
baca kuat tak baca kuat, itu perselisihan ulama. Kita tidak boleh menganggap orang yang menjaharkan bismillah, sebagai kebanyakan penduduk Malaysia ini yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, baca jahar bismillah itu bid'ah. Tidak. Sebab perkara ini diperselisihkan pendapat oleh para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, maka disunatkan jahar. Pertamanya, wajib baca. Dan baca pula kalau sembahyang yang jahar disunatkan kuat. Disunatkan kuat. Wal Hanafiyatu wal Hanabilatu ya'uddunaha sunnatan. Adapun mazhab Hanafi dan juga Hambali mengatakan bismillah itu sunat je. Mazhab Syafi'i kata rukun, wajib baca, tak baca bismillah tak sah. Adapun mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali kata sunat aja, tak baca bismillah pun tak apa. Sembahyang masih sah. Walakin la yajharu bihal imam. Walakin la yajharu bihal imamu. Walaupun sunat tetapi tidak boleh dijaharkan. Tidak dijaharkan oleh imam. Maknanya baca boleh. Macam kita sembahyang apa tadi? Sembahyang Isya. Bismillah boleh baca, sunat baca. Tetapi tidak dijaharkan. Baca pelan je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah pelan untuk didengari diri sendiri oleh imam. Lalu alhamdulillah dijaharkan. Tengok. Itu mazhab apa dia? Hanafi dan juga Hambali. Wa innama hiya ayatun nuzilat lil fasli bainas suwar. Bagi pendapat Hambali dan juga Hanafi, bismillah itu diturunkan untuk menceraikan, membezakan dan memisahkan di antara surah-surah. Dia bukan merupakan salah satu ayat daripada surah Fatihah. Bagi siapa? Bagi Hanafi dan juga Hambali. Bismillah itu ditulis dan diturunkan oleh Allah sekadar untuk membezakan antara satu surah dengan surah-surah yang lain. Jadi nak beza, surah yang pertama dah habis, masuk surah yang kedua ada bismillah. Surah yang kedua dah habis, disusun, nak masuk surah yang ketiga ada bismillah. Sekadar menceraikan, membezakan di antara surah-surah. Dan dia bukan merupakan salah satu daripada ayat dalam Fatihah. Walakinil malikiyatu yanfuna al-kaunal basmalati sunnatan fi jami'i suwar wa yaj'aluna al-ayata al-akhirata fi al-Fatihah ayataini ayy inna ghairil maghdubi alaihim waladdallin hiya al-ayatu as-sabi'ah. Okey. Pendapat yang ketiga pula, iaitu mazhab Maliki, mereka menafikan bismillah sunat. Bismillah itu sunat dibaca. Dan tidak perlu dibaca apabila baca surah Fatihah. Di sini dah ada 3 pendapat. Mazhab Syafi'i wajib baca. Bila sembahyang, wajib baca bismillah dalam Fatihah. Itu wajib dan disunatkan jahar pada sembahyang yang jahar. Adapun mazhab Hambali dan juga Hanafi, bismillah dibaca tetapi pelan. Adapun Maliki tak baca langsung, terus kepada alhamdulillahirabbil alamin. Dah 3 pendapat. Sama ada nak baca kuat ke, baca pelan ke bismillah, tak baca langsung, tak boleh dianggap sebagai bid'ah. Tidak boleh dianggap sebagai bid'ah kerana ini khilafiyah mazhabiyah. Khilafiyah mazhab yang kesemuanya mazhab-mazhab ini ada sandaran dan dalilnya. Ada sandaran dan dalilnya. Jadi kalau tak baca bismillah, Al-Masani, Sab'ul Masani, 7 ayat. Macam mana? Seolah-olah jadi 6 ayat lah. Nabi kata Fatihah ni ada 7 ayat. Tapi kalau tolak bismillah jadi 6 ayat. Tak, jadi 10 juga. Tuan-tuan tengok. Jadi 7 juga. Okey, tuan-tuan tengok. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang kata sebahagian daripada Fatihah tu 7 ayat, bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi 7 ayat. Kerana bismillah sebahagian daripada Fatihah. Maliki pula kata macam mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah tak baca. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tang ghairil maghdubi 'alaihim satu ayat, siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim satu ayat. Nampak? Jadi 7 juga. Sampai waladdallin amin itulah. Sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin kan. Amin tu doa, maknanya istajib doa ana. Jadi secara kesimpulan, sama ada baca dengan perlahan ataupun tak baca langsung, tak boleh dianggap sebagai bid'ah. Wa mansya'atul khilafi ta'arrudul riwayat. Dia kata asas perselisihan pendapat ulama tadi sampai 3 pandangan kerana berlaku ta'arud. Riwayat-riwayat yang berbeza, yang bertentangan di antara satu sama lain. Dalilus Syafi'iyah, dalil bagi ulama-ulama Syafi'i yang kata bismillah wajib dibaca dan dijaharkan, ma rawahul Darul Qutni an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Darul Qutni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qara'tumul hamdalillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha umul Quran. Hadis riwayat Darul Qutni, apabila kamu membaca alhamdulillah, hendaklah kamu membaca bismillahirrahmanirrahim, kerana bismillah itu, kerana Fatihah itu adalah merupakan umul Quran wa umul kitab wa sab'ul masani. Wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha, kerana bismillah itu adalah merupakan salah satu daripada ayat Fatihah. Itu dalil yang diambil oleh ulama-ulama kita dalam mazhab Syafi'i. Kena wajib baca bismillah. Bahkan sunat kalau sembahyang yang jahar dijaharkan. Tengok. Itu Darul Qutni. Warawal Bazzaru an Ibni Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim wa yu'ayyidu dhalika sab'u riwayatin ukhra. Dia kata dalam riwayat Bazzar pula adalah Nabi SAW menjaharkan bismillah. Bukan saja Nabi baca, Nabi menjaharkan, Nabi menguatkan. Jadi dikuatkan dengan 7 riwayat yang lain. Daripada Abu Hurairah, and Tabrani, and Tabari, daripada Ali dan juga Ammar, daripada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Omar, di sisi Abdul Razak dalam pada 2 riwayat. Dan juga daripada Ummu Salamah di sisi Imam Ahmad, dan daripada riwayat Abi Daud, dan juga daripada Muawiyah di dalam riwayat Abdul Razak, dan juga selain daripada mereka. Wa kana Zuhri wa Sa'id bin Jubair wa ghairuhuma yajharuna biha. Imam Zuhri dan juga Sa'id bin Jubair mereka menjaharkan bismillah. Ini ulama-ulama yang besar ini menjaharkan bismillah ketika mereka membaca bismillah di dalam sembahyang. Di dalam sembahyang. Wastadalla al-Hanafiyyah wal Hanabilah bi hadis Anas bin Malik inda Ahmad wa Muslimin qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman falam asma' ahadan minhum yaqra'u. Hanafiyah pula ambil bahawa bismillah tidak kuat. Mazhab Hanafi pula dalil dia, tadi dalil mazhab Syafi'i yang Nabi pernah baca kuat. Dalil mazhab Hanafi pula, dia kata, ambil daripada hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Anas kata, aku telah bersembahyang bersama dengan Nabi SAW. Sembahyang, dan aku pernah sembahyang dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman. Falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aku tak pernah dengar Nabi baca. Dia ambil riwayat tu pula. Anas kata, aku sembahyang belakang Nabi.
belakang Abu Bakar, Omar, di belakang Sayyidina Osman, aku tak pernah dengar demo ni baca bismillah, baca bismillah. Maka terus alhamdulillah maksudnya. Terus alhamdulillah. Ini hadis yang dipegang, yang didalilkan, yang menjadi hujah di dalam mazhab Hanafi, bismillah tidak dibaca. Kalau baca pun hukum dia sunat sahaja, tak wajib baca. Tak wajib baca. Kalau baca sunat. Tidak wajib. Wastadalla al-malikiyatu bihadis Anas al-mutaqaddimi fi riwayatin. Maliki pula ambil dalil. Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Dia ambil hadis itu juga. Wa kanu yaftatihuna bilhamdilillahi rabbil alamin. La yazkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Jadi hadis yang dipegang oleh mazhab Maliki pula, dia kata kanu yaftatihuna bilhamdi. Mereka membuka sembahyang dengan alhamdulillah. Maknanya tak baca bismillah. Wala yazkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim, sama ada di permulaan Fatihah ataupun di akhir Fatihah. Tiga pendapat dah. Semua ada dalil belaka. Yatabayyanu mimma taqaddama minal adillati annal mas'alata khilafiyatun. Dia kata nyatalah daripada perbahasan dan dalil-dalil yang lepas, bismillah masalah khilafiyah. Dia masalah khilaf. Bukan suatu masalah yang disepakati oleh para ulama. Sebab tu tak boleh menghukum mana-mana pendapat yang tiga ini bid'ah. Tak boleh. Kalau ada imam kata boleh buat dalam mazhab mereka, tidak bid'ah. Tetapi kalau empat-empat imam dan mana-mana imam kata benda tu tak ada dalam agama, maka kita kata bid'ah. Dalam bab jahar bismillah, tidak boleh dikatakan bid'ah. Sama ada nak baca ke, ataupun jahar ke, ataupun tak baca langsung, tidak dianggap sebagai perkara bid'ah. Yatabayyanu mimma taqaddama minal adillati annal mas'alata khilafiyatun wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala al-amrayni fanaqala kullu fariqin minas sahabati ma ra'a aw ma sami'a. Lalu nyatalah daripada apa yang disebutkan tadi, perbahasan-perbahasan berserta dengan dalil-dalil, masalah ni khilafiyah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya dalam dua keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya dalam dua keadaan. Kadang-kadang Rasulullah baca kuat, kadang-kadang Rasulullah baca pelan. Kadang-kadang Rasulullah baca kuat bismillah, kadang-kadang dia baca pelan. Dan setiap kumpulan mengambil dalil apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Macam sahabat didengar dalil Rasulullah baca kuat, okey, itulah yang dipegang, Rasulullah baca kuat. Lalu dalil itu diriwayatkan sampai kepada imam mazhab. Imam mazhab pun kata baca bismillah ni kuat. Ada riwayat yang lain pula, sahabat tak pernah dengar Rasulullah ni baca kuat, dia terus kepada alhamdulillah. Bila terus kepada alhamdulillah, ada sahabat kata tak baca langsung bismillah, dan ada pula sahabat kata baca tapi pelan. Lalu mereka pun melaporkan apa yang mereka dengar, sampailah riwayat-riwayat itu turun sampai kepada imam-imam mazhab. Imam-imam mazhab pun menjadi dalil di dalam mazhab mereka. Qala Syaukani wa'lam anna al-ummata ajma'at annahu la yakfur man asbataha yakni basmalah wala man nafaha. Sepakat umat, bukan kata ulama, maknanya lebih kukuh lagi, lebih ramai lagi, lebih kuat lagi, tidak menjadi kafir seseorang yang mensabitkan Fatihah, mensabitkan bismillah sebahagian daripada Fatihah, tak kafir. Saya ulangi, tidak menjadi kafir mana-mana orang yang mensabitkan, mengatakan bismillah ada di dalam Fatihah, salah satu daripada ayat Fatihah, maka dia tak jadi kafir. Ataupun orang yang kata bismillah dia bukan daripada ayat Fatihah pun tak jadi kafir. Sama ada mensabitkan dan menafikan bismillah bahagian daripada Fatihah, tak jadi kafir. Sebab masing-masing ada dalil. Li ikhtilafil ulama'i fiha, kerana berselisih pendapat ulama padanya. Bi khilafi man law nafa harfan
Mujma'an alaihi, kecuali seseorang yang menafikan satu huruf yang disepakati. Ulama sepakat itu huruf Quran, dia tolak, maka tu kafir. Contohnya ya ayyuhallazina amanu, nun tu, ataupun waw selepas nun, ataupun alif selepas waw. Amanu kan, jamak. Alif ada selepas waw tu ada alif. Kalau ada orang menafikan itu huruf Quran, ulama kata kafir, sebab sepakat ulama kata huruf tu huruf Quran. Kalau menafikan bismillah sebahagian daripada Fatihah, tak kafir, sebab itu benda khilaf ulama. Cuma yang sepakat ulamanya, bismillah di permulaan surah, khilaf ulama. Dan juga bismillah di permulaan surah Al-Fatihah, khilaf ulama. Cuma ulama sepakat bismillah yang ada di dalam suratul Namli. Ayat berapa? Suratul Namli. Sekejap saya sahabat-sahabat. Kita nak cari sekejap. Maknanya ayat yang ke-30. Suratul Namli ayat yang ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat 30 yang ada di dalam suratul Namli, yang tu sepakat ulama kata itu memang ayat Quran. Ayat Quran yang ada, ayat Quran. Tetapi bismillah yang ada di permulaan surah Fatihah, dia itu mana ambil berkat sahaja. Begitu juga setiap surah diturunkan untuk memisahkan di antara satu surah dengan surah-surah yang lain. Okey? Itu khilaf ulama. Okey, kita tambah lagi. Au asbata ma lam yaqul bihi ahadun. Boleh jadi kafir juga sesuatu huruf yang tak dikatakan ianya huruf Quran, tetapi ada orang kata itu huruf Quran. Menafikan huruf Quran pun kafir, menambah huruf Quran pun kafir. Fa innahu yakfur bi ijma'. Sesungguhnya dia kufur dengan ijma' ulama. Wa kadzalika qala Ibnul Qayyim, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajharu bismillahirrahmanirrahim taratan wa yakhfiha akthar mimma yajharu biha. Ibnu Qayyim pula berpendapat Nabi kadang-kadang dia menjaharkan bismillah dan kadang-kadang dia mengsirkan bismillah, membelankan bismillah. Tetapi Ibnu Qayyim kata, ini kata-kata Ibnu Qayyim ini dinakalkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, kebanyakannya Nabi pelan baca bismillah. Kadang-kadang bismillah kuat, kadang-kadang pelan. Jadi kebanyakannya keadaan bila Nabi sembahyang, Nabi baca pelan. Jadi baca pelan bismillah ini pendapat lebih kuat. Yang tu yang diamalkan di Saudi. Yang amal lagu tahu Wahabi ni kan. Di Saudi amal lagu tu. Sebab Rasulullah kebanyakannya pelan. Di Perlis pun lagu tu. Jadi sebab Perlis ni dia ambil pendapat-pendapat yang rajih, yang kuat. Orang kata Perlis, ni salah satu kenyataan dan juga dakwaan yang salah. Orang kata Perlis tak ada mazhab. Tak. Perlis lah paling kuat, paling banyak pegang mazhab. Perlis lah paling banyak pegang mazhab. Sebab mereka dalil yang kuat dalam mazhab Syafi'i mereka pegang. Dalam mazhab Hanbali kalau kuat mereka pegang. Maliki, Hanafi pun sama. Maknanya keempat-empat mazhab pun mereka pegang semua. Jadi andaian ataupun kenyataan yang mengatakan Perlis tidak ada mazhab, tak betul. Mereka masih berada dalam mazhab yang empat. Cuma mereka gabung. Mereka pilih yang rajih. Mereka pilih yang rajih. Tuan-tuan, kalau kita baca di dalam kitab Nukhabul Afkar, Syarah Ma'ani Athar. Jadi kitab ni saya belajar, alhamdulillah, masa belajar di Pakistan dulu, Darul Hadis. Kalau kita tengok dalam lebih kurang 40
khelayan 40 helai, ulama membahaskan tentang bismillah. Sama ada dibaca ataupun tidak dibaca, ataupun disirkan ataupun dijaharkan. 49 muka surat. Jadi dia kata di sini, selain daripada hadis-hadis Nabi, ulama-ulama mazhab mereka melihat pula tentang amalan para sahabat. Selain daripada hadis Nabi yang merupakan salah satu daripada sumber rojakan agama, termasuklah dipanggil asar sahabat. Maknanya sama ada perkataan ataupun perbuatan sahabat. Jadi dinakalkan di sini, golongan yang mengatakan bismillah itu sebahagian daripada Fatihah, dia kata fadhahaba qaumun ila anna bismillahirrahmanirrahim min fatihatil kitab. Telah berpendapat oleh satu kaum bismillah adalah merupakan salah satu daripada ayat dalam surah Fatihah, wa annahu yanbaghi lil musalli an yaqra'a biha kama yaqra'u bi fatihatil kitab. Maka sepatutnya orang yang sembahyang dia kena baca bismillah sebagaimana dia baca Fatihah. Kalau Fatihah pun wajib, bismillah pun wajib. Dia kemukakan pandangan yang pertama yang kita sebutkan tadi. Wahtajju fi dzalika bihadhil athar. Mereka berhujah dengan asar-asar, sama ada sahabat ataupun tabi'in. Wa arada bil qaum, yang dimaksudkan fadhahaba qaum, yang dimaksudkan dengan kaum di sini siapa dia? Yang baca bismillah dengan kuat, siapa dia? Tuan-tuan tengok. Sebab tu saya sebutkan tadi, orang yang baca bismillah dengan kuat tak boleh kata bid'ah. Kalau kita tengok kaum yang dimaksudkan di sini, wa arada bil qaumi haula Atha bin Rabah, Mujahid, Tawus, Syafi'i, Ahmad rahimahumullah taala. Itu tengok berapa ramai daripada kalangan ulama. Fa innahum zahabu ila anna basmalata minal Fatihah wa annahu yujharu biha kama yujharu bil Fatihah haitsu tujharu. Wahtaju fi dzalika bihadisin Abi Hurairah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Kita tengok dia kemukakan beberapa ulama yang kata bismillah sebahagian daripada surah Fatihah. Lalu dikemukakan pula pendapat yang ulama kata bismillah bukan salah satu daripada salah satu ayat dalam surah Fatihah. Dia ambil kemukakan pendapat ulama yang lain pula. Wa khalafa fi dzalika akhurun faqalu la nara al-jahra biha. Telah bercanggah berselisih pendapat oleh golongan yang lain. Jadi golongan yang kedua ini kata bismillah tidak jahar. Wa ikhtalafu ba'da dhalika faqala ba'duhum yaquluha sirran. Yang kata pendapat yang kedua pula kata bismillah itu pelan. Lepas tu pula dia kata wa qala ba'duhum la yaquluha battah. Sekali-kali jangan baca. Macam tadi juga mazhab Syafi'i dan beberapa ulama yang lain kata wajib baca dan dijaharkan. Pendapat yang kedua kata baca pelan. Pendapat yang ketiga kata tak baca langsung. Bismillah ni tak perlu baca, terus kepada alhamdulillahirabbil alamin. La fi sirri wala fil alaniyah. Tidak pada sembahyang yang sir dan tidak pada sembahyang yang jahar. Ay khalafal qaumul mazkurin jama'atum akhurun wa arada bihim Auza'i. Auza'i kata tak baca kuat. Tak baca kuat. Thawri, Abdullah ibn Mubarak, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, Malik, Ahmad, Ishaq rahimahumullahu ta'ala. Fa'indahum qalu la yujharu bi bismillah. Pendapat ni ramai. Tidak dijaharkan dengan bismillah. Jadi masalah ni masalah khilafiah. Janganlah mana-mana pihak membid'ahkan orang lain di dalam masalah khilafiah yang berlaku perselisihan daripada kalangan ulama. Sebab itu tuan-tuan, kita nak kena mengaji banyak. Apa yang saya bentangkan ini untuk nak buka minda masyarakat. Itu yang pertama. Yang keduanya nak bagi dalil. Setiap amalan, perbuatan tak boleh tiru-tiru orang. Mesti kena ada dalil, ada hujah. Kerana hebatnya, kukuhnya agama Islam ini kerana dibina di atas hujah. Dibina di atas dalil. Agama Islam agama fakta, agama hujah. Dia bukan agama auta. Jadi kena ada dalil. Jadi bila kita dedah pendedahan demi pendedahan yang kita buat, alhamdulillah,
banyak dah orang terbuka, orang boleh faham dengan mudah, tak ada jenis ilmu yang berbelit-belit, yang tidak berdasarkan kepada dalil dan hujah, suatu ilmu yang berdasarkan kepada andaian, tak berdasarkan kepada dalil. Dan juga yang ketiga, kita nak menghilangkan ta'assub, fanatik kepada suatu pandangan, suatu mazhab, suatu kumpulan. Supaya ta'assub ini dia membawa kepada ghulul, dia membawa kepada melampau di dalam beragama. Dulu saya selalu sebut, melampau dalam apa benda tak boleh, termasuklah khususnya di dalam masalah agama. Sebab itu beberapa ayat Quran yang Allah Ta'ala tegur dan kritik golongan ahli kitab yang mereka terlalu fanatik cara mereka beragama, tak ikut wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, jangan kamu melampau di dalam urusan agama kamu, jangan berlebih-lebihan. Bahkan memang ada daripada kalangan masyarakat dia melampau. Di antara bukti mereka melampau, mereka tidak boleh menerima perbezaan. Jadi kalau kita baca banyak, kita lapang dada. Orang buat macam ni, okey betul. Sebab kita tahu apa yang dalil yang dia pegang, sebab ada dalam kitab. Orang buat cara lain pula, okey betul. Sebab apa yang dia buat tu, ada dalil dalam kitab. Ini ada orang, bila tengok orang lain pelik pada dia, dia terus menghukum. Sebab dia tak tahu dalil. Dan dia rasa sepik dada. Susah hati kalau orang buat satu amalan yang berbeza dengan dia. Dia cuba nak sanggah, dia cuba nak lawan walaupun tak ada dalil. Jadi bagi kita, macam bagi saya, alhamdulillah, saya tak susah hati, tak rasa nak marah dengan orang walaupun orang buat berbeza dengan saya. Berbeza di sudut pandangan ke amalan, kita tak susah hati, kita tenang hati. Sebab apa? Kita tahu, amalan dia pun ada dalil, dia pun ada hujah juga. Kita nak seluruh rakyat Malaysia ini, apa yang saya kempenkan, supaya terbuka, meraihkan dan jangan berbalah di dalam masalah-masalah farak kepada agama. Wallahu alam, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.